Kalau dalam organisasi kita mementingkan syura, kenapa dalam sebuah rumah tangga yang saya kira dia jauh lebih penting sebenarnya? Sebab macam kita cakap di awal tadi, sebuah rumah tangga itulah yang akan melahirkan individu-individu yang akan membentuk masyarakat, yang akan membentuk negara. Persepakatan di antara suami dan isteri itu sangat perlu. So, kalau kita rasa dalam mana-mana organisasi, syura ataupun meeting tu sangat-sangat diperlukan untuk nak jaga, nak jalankan any program, nak jalankan apa benda, kita sentiasa melakukan syura. Kenapa tidak kita mengutamakan juga syura dalam rumah tangga? So, kalau dalam kita sebagai pengurus, wanita, ingatkan suami tentang pentingnya syura itu demi untuk kita dapat ataupun kita capai persefahaman di antara kita, untuk kita dapatkan kesepakatan bersama dengan ahli keluarga. So bila maknanya lazimi syura itu adalah tips yang ketiga yang saya nak kongsi dekat sini lah. Dan sentiasa melaksanakan syura, hatta kalau maknanya dia tengok pada isu. Ada setengah-setengah isu memang kita akan laksanakan syura bersama suami dan isteri sahaja. Tetapi kadang-kadang bila kita ada keperluan untuk kita melibatkan seluruh ahli keluarga, laksanakan. Sebab dia punya impak dia sangat positif melalui syura. Masing-masing akan rasa lebih difahami dan masing-masing ahli akan rasa mereka lebih dihargai. Maknanya buat keputusan, kita buat syura, kita buat likop keluarga. Jom kita ambil contoh simple aja lah. Kita nak vacation. Sekarang ni orang masing-masing merasakan pergi bercuti setahun sekali tu dah macam satu kemestian dalam mana-mana keluarga kan. Dia nak juga, dia akan usaha ke arah tu. Okey, so kita ambil yang ni, ambil point ni. Kalaulah nak pergi ke mana-mana untuk bercuti ni, bayangkan walaupun ketua keluarga tu dah decide dah dengan kemampuan dia nak pergi ke mana-mana, tetapi dia tetap mengadakan syura, bincang dengan isteri dan anak-anak, kita nak pergi kat mana dengan bajet yang kita ada. So apa dia komen daripada anak-anak, apa dia pendapat daripada anak-anak, pasti ahli keluarga tu akan merasa diri mereka dihargai, pandangan mereka didengari, tips-tips dia, pendapat dia tu nak juga diraikan oleh ketua keluarga. So kita sebagai pengurus, sebagai wanita, pastikan benda tu berlaku. Kita pujuk, kita ajak, kita ingatkan sang suami, sang ketua tu tadi, buat keputusan, jangan buat keputusan seorang-seorang, jangan buat keputusan abang seorang, libatkan juga seluruh ahli keluarga. Sebab banyak berlaku ketidakfahaman kerana suami buat keputusan sendiri ataupun isteri buat keputusan sendiri membelakangkan suami sebagai ketua. Yang suami pula akan buat keputusan sendiri sebab dia rasa dia ketua. Kalau dalam organisasi kita mementingkan syura, kenapa dalam sebuah rumah tangga yang saya kira dia jauh lebih penting sebenarnya? Sebab macam kita cakap di awal tadi, sebuah rumah tangga itulah yang akan melahirkan individu-individu yang akan membentuk masyarakat, yang akan membentuk negara. So penting tak pentingnya sebuah keluarga, sebuah rumah tangga itu sebenarnya boleh boleh dilibatkan syura kat dalam tu untuk memastikan dalam perbincangan tu nanti kita boleh tanam macam-macam matlamat, macam-macam aspek. Kenapa perlunya pergi bercuti? Kenapa perlunya ada AJK, PIC? So masing-masing ahli itu diasuh sejak dari kecil untuk faham nak buat sesuatu tu dengan penuh kefahaman, dengan penuh matlamat, dan bila dah besar, okey, matlamat tu agenda. So hidup dia sentiasa ada agenda. Saya kira sekarang ni kalau kita tengok kan, nak katakan tentang penting tak pentingnya kita ada agenda. Kalau kita bincangkan, baru-baru ni saya baru dia sembang dengan anak-anak kan. So kita nampak perbezaan di antara negara kita dengan contohnya Korea. Sebab sekarang ni Korea sangat famous dengan K-drama dia, dengan K-pop dia, dengan K-beauty dia, macam-macam. Hatta makanan mereka pun sekarang ni sangat-sangat meluas dekat negara kita. Macam mana benda tu boleh berlaku? Sedangkan pada tahun 1980-an dulu, Korea termasuk salah satu daripada negara yang sangat terkesan dengan kejatuhan ekonomi pada waktu tu, kebergantungan syarikat-syarikat mereka yang banyak terhadap IMF pada ketika tu, yang menyebabkan mereka memang down sangat. Tetapi kenapa? Bila diorang realise kesilapan diorang bergantung kepada IMF, mereka bangkit, dalam masa berapa tahun je mereka boleh berjaya seperti mana sekarang. Sedangkan kita ni duk macam itulah juga daripada dulu. Hatta kalau kita nampak sekarang ni, kita bukan makin naik tapi kita makin menurun, merudum kan. Why? Saya nampak
nampak dengan jelas dekat sini, mereka membangunkan balik negara mereka Korea tu sebab diorang ada agenda diorang. Diorang nak bangunkan balik, dan cara nak bangun tu dengan K-beauty diorang. Cara nak bangunkan tu dengan K-drama diorang. Dan kita tengok macam mana dia nak bangun. Kalau dari sudut K-drama dengan makan, kita buat sedikit perbandingan lah. Nak katakan bila diorang ada agenda dan diorang berpegang, diorang bergerak dengan agenda, diorang berjaya. Agenda dia untuk upkan negara diorang sendiri melalui makanan. So dalam cerita-cerita mereka, dalam K-drama mereka yang mereka ketengahkan kepada dunia dan sangat famous sekarang ni, atau anak-anak muda kita pun sekarang ni dah tergila-gilakan dengan K-drama, apa yang diorang tonjolkan dalam drama-drama mereka? Makanan mereka. Sebutlah apa-apa pun, saya pun tak erti nak sebut apa benda makanan mereka, tapi sampai kita buka berapa banyak outlets makanan Korea. Bandingkan dengan drama-drama kita yang bagi saya sifatkan tidak ada agenda. Tidak ada agenda untuk menaikkan makanan tempatan contohnya. Tidak ada agenda untuk menaikkan negara ni, nama negara ataupun makanan negara untuk kita boleh buka outlet sebagaimana yang berjaya dibuat oleh Korea. Makanan kita, kalau dalam drama-drama kita, asal ada appointment makanan, apa yang kita tonjolkan dalam makanan kita? Kita akan rasa segah dengan menonjolkan western food. So kita tak ketengahkan makanan kita. Itu contoh yang saya nampak lah. Maknanya bila hidup kita tidak ada agenda yang jelas untuk kita bangunkan negara kita, makanan kita, cara hidup kita, kita jadi seperti mana yang kita jadi sekarang. Berbeza dengan negara Korea yang memang daripada awal dulu untuk diorang bangkit balik, kajian dah dibuat. Untuk mereka bangkit balik tu, apa yang mereka buat? Agenda untuk menghidupkan balik negara itu ditanam kepada setiap rakyat dia, dan mereka bersatu tau. Mereka regardless apa fahaman politik mereka sekalipun, diorang bersatu dalam usaha untuk membangunkan negara sebab mereka ada agenda yang jelas. So kita pun kena follow macam tu juga, dan benda tu boleh kita mulakan dengan keluarga kecil kita. Ajar anak-anak kita, didik anak-anak kita supaya hidup ni ada agenda. Bila dalam syura tu, benda ni boleh didiskus dengan lebih berkesan lah impak dia bila benda tu didiskus dalam syura, dalam lika, dalam pertemuan kita dengan ahli keluarga. Dia akan meninggalkan satu kesan yang lebih positif daripada kita sembang-sembang sikit-sikit sambil-sambil. Ni sangat penting. Sebab tu saya kira lazimi syura itu termasuk dalam salah satu tips macam mana kita nak capai satu kerukunan rumah tangga yang akan melahirkan individu-individu yang boleh menyumbang kepada negara kerana mereka punya agenda yang sangat jelas.